الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah yang dihormati muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah serta limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah dapat kita berjemaah di masjid. Sejurus itu kita duduk dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di kalangan orang yang mencintakan rumah Allah. Dan semoga bukti kita datang ke rumah Allah ini tanda kita beriman dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, malam ini saya ingin kongsikan berkaitan tentang sambungan daripada tazkirah Jumaat yang baru ni, iaitu berkaitan tentang adab ziarah. Ziarah, kan kita tengah musim raya ni lagi. Jadi saya selit-selit sikit lah berkaitan dengan adab hari raya lah, adab berziarah. Cuma sepatutnya malam ni bukan saya lah, ustaz lain, tapi ustaz tak dapat datang. Jadi macam biasalah, ustaz ganti. Mudah-mudahan lah adalah perkongsian yang bermanfaat yang saya dapat kongsi pada para jemaah malam ini, insyaAllah. Dan insyaAllah saya punya penyampaian pada sampai isyak je cukup. Harap-harap jemaah okey lah ya. Yang berkaitan tentang ziarah ini sebenarnya memang ada dalam Quran. Ziarah ni memang ada dalam Quran. Antaranya cerita tentang malaikat yang ziarah. Bukan manusia ziarah manusia, tapi malaikat ziarah. Tapi malaikat ziarah siapa? Malaikat ziarah Nabi Ibrahim AS. Peristiwa ketika mana dua orang malaikat dihantar oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi Lut AS. Nabi Lut ni dia ada kena mengena dengan Nabi Ibrahim. Dalam kitab Qasasul Anbiya, pangkat anak saudara. Nabi Lut tu anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Dia hidup sezaman, ada zaman sekali hidup. Tapi Nabi Lut tu tempat lain, Nabi Ibrahim tempat lain. Jadi asal ceritanya Allah perintahkan supaya beritahu kepada malaikat ini pergi berjumpa Nabi Lut. Nabi Lut supaya beritahu apa dia? Supaya keluar daripada kampung dia. Nanti akan datang azab oleh Allah. Yang tu kita tahu azab apa kan? 3 azab besar yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut. Yang tu kita cerita kemudian. Tengok ceritanya, dalam perjalanan untuk sampai ke rumah Nabi Lut, malaikat dua ni tadi telah singgah dahulu di rumah Nabi Ibrahim AS. Dan mereka singgah dalam berupa manusia, bukan berupa malaikat. Sebab ketika mana mereka sampai ke rumah Nabi Ibrahim tak kenal. Nabi Ibrahim pun tak tahu tu malaikat.
Jadi daripada sini juga kita dapat maklum, kalaulah malaikat tu tak beritahu dia malaikat, maka Nabi Allah pun tak tahu tu malaikat. Maknanya Nabi Allah ni juga manusia biasa, bukan macam setengah orang boleh nampak benda gaib, boleh nampak benda di sebalik tabir. Tu Nabi tetap Nabi, satu orang manusia. Cuma ada kadang-kadang Allah hantar wahyu beritahu, Allah beritahu ilham, tu ada. Asal Nabi tak tahu juga. Sebagaimana peristiwa Nabi Ibrahim ni tadi. Sesampai saja malaikat ni ke rumah Nabi Ibrahim AS. Ni ceritanya malaikat ziarah Nabi Ibrahim, dan dia ada dalam Quran. Jadi boleh ziarah lah. Jangan kata tak ada dalil ziarah hari raya. Jangan. Siapa ziarah rumah orang, dia kata ni bid'ah, mana ada Nabi buat. Sabar dulu, sabar. Ini jenis nak cari gaduh ni. Jadi tak salah ziarah. Dalam Quran ada ziarah. Tapi memanglah dia tak cerita ziarah tu hari raya. Tapi ziarah tu ada. Boleh ziarah, tak ada masalah. Malaikat pun ziarah Nabi. Cuma tujuan malaikat ziarah Nabi bukan nak makan. Kita ziarah biasa nak makan. Ada ke orang rumah terbuka tapi dia datang bukan nak makan? Saya datang ni bukan nak makan. Ada? Ada kot. Tapi jaranglah jumpa manusia macam tu. Mungkin dia juga malaikat. Jadi ceritanya Nabi, malaikat datang sampai je. Maka dalam Quran ayat yang saya sebut tadi, ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 24, Allah berfirman, "Isdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun." Ketika mana mereka, yakni malaikat tadi, masuk ke rumah Nabi Ibrahim AS, lalu mereka semua ucap salam. Maknanya bagi salam. Di sini juga ada dalil. Saya dah cerita dah hari tu, tazkirah Jumaat. Masuk rumah orang bagi salam. Siapa yang tak bagi salam tak dibenarkan masuk. Bahkan salah dia masuk tanpa beri salam. Jadi oleh itu, walaupun rumah tu rumah anak kita, walaupun rumah tu mak ayah kita, walaupun rumah adik-beradik kita, wajib bagi salam. Jadikanlah tabiat kita suka memberi salam. Cuma ada kaedah, kalau rumah itu tidak ada penghuni, orang tak ada, ataupun rumah tu rumah kita, bukan makna kita tak payah bagi salam. Memang saya duduk rumah ni, takkan saya juga nak bagi salam? Tak, bagi salam. Tapi cara bagi salam dia, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita bagi salam tadi kita, Assalamu alayna kita, wa ala ibadillahis salihin, dan ke atas hamba Allah yang salih. Jadi siapa yang soleh tu, sudah pastilah para malaikat dan hamba Allah yang lain. Jadi kita bagi salam juga walaupun rumah kita, walaupun kita yang duduk dalam tu. Jadi oleh itu, ajarlah kita punya keluarga beri salam. Jadi malaikat pun bagi salam. Bila bagi salam, Nabi Ibrahim pun jawab salam. Cuma dalam ayat Quran dia tak ceritalah Waalaikumsalam. Dia tak ada beritahu Waalaikumsalam. Tapi kalau dalam kita punya yang diajar oleh Nabi SAW, orang bagi salam jawab dengan sempurna. Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Bukan, ni ada satu pembetulan lagi. Kita biasa kadang tulis Jawi pun salah, tulis Rumi pun salah. Ejaan Assalamualaikum. As-salah, sin ada sabdu. Maknanya kalau tulis Rumi 2S, ASS, Assalamu alaikum. Tu cara ejaannya. Tapi jawab macam mana? Jawab pun ramai salah. Jawab Waalaikumsalam. Kumussalam. Sambung. Bukan Waalaikumsalam, bukan. Bukan Waalaikumsalam. Yang lebih teruk lagi, Mualaikumsalam. Mualaikum. Ni tak tahu dapat mana. Tapi salah dia rosak makna. Jadi kita kena belajar yang betul dan ajar yang betul. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Kumus sambung Okey. Dan timbul isu perkataan bersalam ni. Mana tahu hari raya ni kok ada juga kawan-kawan kita bukan Islam bagi salam. Ada orang tanya kan, tiba-tiba saya ada orang Hindu, dia bukan Islam tapi dia bagi salam, kena jawab salam juga ke? Ada cara nak jawab dia. Nabi ajar sahabat, ketika mana ada orang Yahudi bagi salam, maka Nabi kata jangan jawab penuh. Bagi salam, jawab dia Waalaikum sahaja. Dia bagi salam ke kita Assalamualaikum, tapi kita jawab balik Waalaikum. Dah, itu adalah hadis. Jawab Waalaikum. Tak kira bagi salam tu siapa, janji dia bukan Islam, kita jawab Waalaikum. Kalau dia confirm Islam, penuhkan jawapan salamnya. Dan kalau nak tambah lagi pun boleh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat banyak pahala. Dapat 30, 10, 20, 30. Kalau jawab penuh lah. Jadi itu berkaitan bagi salam.
Dan dalam kisah yang Nabi Ibrahim AS tadi, Nabi Ibrahim kata apa? Qaumun munkarun. Dia dah jawab salam, betul dia kata, ini kaum pelik ni, tak pernah nampak ni. Bukan orang sini ni, tak pernah kenal. Dari isu saya kata tadi, Nabi Ibrahim pun tak kenal tu malaikat. Sebab Allah tak beritahu, tak beri wahyu, tak beri ilham. Nabi tak tahu tu malaikat. Cuma dalam kisah ini, selepas itu ayat yang ke-26, Nabi ada diceritakan oleh Allah, Allah berfirman, faragha ila ahlihi. Lalu Nabi Ibrahim terus bersegera pergi kepada isteri dia. Isteri Nabi Ibrahim dalam kisah ni adalah Sayyidatina Sarah alaihissalam. Sayyidatina Sarah alaihissalam, bukan Sayyidatina Hajar alaihissalam. Jadi bila Nabi beritahu pada isteri dia, suruh buat apa? Suruh, dia ada skip cerita kat situ. Dalam Quran tak cerita penuh. Dia suruh beritahu pada isteri dia, wahai isteriku, pergi ambil bahagian lembu, ambil sembelih apa, potong, siap, masak. Ni kita nak jamu tetamu kita. Tu maknanya hikmah daripada ayat Quran ni. Yang pertama apa saya nak beritahu, kalau orang datang rumah kita, tak payah ajak sembang lu, segera hidang dulu makanan. Tu adab dia. Ini kadang-kadang dia duduk sembang, lupa nak hidang air. Contoh saja kan dia. Padahal memang dia tak nak hidang pun kan. Jadi jangan begitu. Adab yang dia ajar dalam Quran, segera hidangkan makanan. Tak kiralah makanan itu, ikut kemampuan kita masing-masing. Kalau kita memang ada air kosonglah bagi. Jangan kita beri alasan tak ada apa rumah aku ni. Jangan. Carilah sesuatu yang boleh kita hidangkan. Cuma Nabi Ibrahim AS, sifat dia memang suka menjamu tetamu. Maka dia akan beri yang terbaik kepada tetamu. Ini memang sifat Nabi Ibrahim AS. Dia tak akan beri lekeh-lekeh kepada tetamu. Maka sebab tu dalam Quran ni Allah cerita, faja'a bi'ajlin samin. Lalu Nabi Ibrahim AS bawa daging lembu, daging anak lembu yang untuk dihidangkan, dimasak. Bukan daging lembu, daging anak lembu. Ijlin maksudnya anak lembu, samin yang gemuk. Maknanya yang sihat tu dia pergi ambil, masak, nak bagi kat tetamu. Kalau ikut tafsir ni dia beritahu dipanggang, untuk dimasak dalam bentuk panggang. Oh sedap lah panggang tu. Kambing golek kita tengok berapa ramai berebut. Ada orang tengok kambing golek tu dia buat tak tahu. Ada, tu jenis dia penyakit kan. Kalau ada penyakit memang dia tak pergi lah. Cuba sihat. Jadi kambing dalam bentuk panggang ni memang akan terliuk orang tengok. Termasuk cerita ni tadi, Nabi Ibrahim AS segera beritahu isteri dia, terus masak dan terus hidang. Dari sini pada kita boleh faham, jangan tangguh-tangguh, segera hidang. Jangan nak ajak sembang dulu. Kemudian kata lagi Allah dalam ayat Quran, ayat yang ke-27, faqarrabahu, lalu letak depan mereka. Letak hampir kepada tetamu. Maksudnya asal hidang makan ni dekat dengan tamu. Biar tamu duduk, kita yang letak depan tamu. Walaupun kita sekarang jenis buffet tak masalah lah. Jangan pula kata ni semua tak sunnah letak buffet ni, jangan ikut hati lah masing-masing. Cuma nak beritahu yang terbaik kalau tamu masuk rumah kita, dia duduk dalam rumah kita, kita yang bawa letak depan dia. Ini yang terbaik. Tapi kalau kita jenis buat kenduri itu lain. Itu ikut suku masing-masing lah. Kalau nak jenis hidang ke depan mata ke, ataupun nak buat macam buffet ke, terpulang. Kalau orang makan nasi ambeng, dia tak boleh buffet dia kena hidang depan tetamu. Ini memang saya kagum lah dengan orang Jawa. Saya bagi sebelum bulan puasa, saya sempatlah hadir ke satu rumah untuk tahlil. Bukan di sini, di luar, di daerah Kuala Selangor. Masya Allah, saya jarang dapat. Tapi dia lain sikit lah. Kalau nasi ambeng ni lain sikit style dia. Dia bukan makan situ sampai habis Dia makan sikit, lebih bawa balik. Cuma nak ceritanya semua letak depan mata. Ini adab kita. Bila kita layan tetamu, biar letak semua depan mata, depan tetamu. Lepas tu kita baru jemput dia, makanlah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, kenapa kamu tak makan? Maksudnya makanlah. Jadi kita terus jemput tetamu, wahai tetamu, makanlah. Aku dah hidang ni, makanlah. Jangan malu-malu, buatlah macam rumah sendiri kalau kita selalu sebut. Bukan suruh jadi rumah kita tu rumah dia, bukan. Maksudnya makan, terus bismillah, jalan makan. Barulah ketika itu dia dah selesai makan, barulah kita ajak sembang. Ini yang sebenarnya adab. Kita biasanya ajak sembang dulu, baru hidang makan, betul tak? Jadi sebenarnya penting adab dia adalah bagi makan. Tetapi dalam bab itu tuan rumah, bab tuan rumah. Tuan rumah bagi yang terbaik kepada orang yang datang ziarah. Tetapi orang yang datang ziarah tu pula macam mana?
Maka orang yang datang ziarah, adabnya antaranya ialah bila makanan dah sampai depan dia, yang pertama tadi dia kena ikutlah step by step lah. Iaitu datang rumah orang, jangan bagi duduk depan pintu. Yang ni saya dah sebut atas segera Jumaat sebelum ni. Duduk di kiri kanan pintu. Lepas tu dah bagi salam, tuan rumah jemput masuk, baru kita boleh masuk. Dan jadikanlah mata kita buta, keluarnya bisu, mulut bisu. Ni adab. Maksudnya apa? Bila kita masuk rumah orang, mata tu jangan melilau. Habis semua benda dia tengok. Dia tengok tak apa lagi, dia komplain. Kau punya kipas ni tak sesuai letak sini. Aku rasa dia belah sana. Mana-mana dia kan. Datang rumah orang. Jadi sebab tu dia ajar adabnya mata jadi buta. Maksudnya tak payah sibuk hal rumah orang. Dia dah letak macam mana kadang rumah dia, biar dia. Kita datang, buat-buat tak nampak je. Kalau nampak pun, anggap benda tu macam tak ada apa-apa. Ini adab. Kalau nak tengok pun tengoklah, tapi janganlah bunyi-bunyi mulut tu. Kadang-kadang ada yang menegur pula, oi, apa ni, almari baru ke? Dia nak bersembang kan? Jangan. Benda tu tak perlu pun. Tanya hal ehwal tuan rumah. Macam mana sihat, ahli keluarga sihat, anak-anak macam mana. Tu yang patut ditanya. Hal rumah ada biar ada macam mana pun. Itu kalau rumah cantik. Kalau rumah tak cantik pun sama. Kita kadang-kadang datang rumah orang je lah. Bukan semua orang rumah macam kita. Kadang-kadang pijak lantai melekit kan. Dia ni tak mop ke lantai. Tengok rumah bersepah. Dia ni. Jangan. Mata tu kena jaga. Sebab tu bila keluar rumah, jadi mulut yang bisu. Mulut kena bisu. Jangan cerita. Hatta pun, contoh kita datang seorang, jangan balik nanti pergi cerita dengan rumah kita, jangan. Biar kita je ingat peristiwa dari rumah orang tu. Biar. Tapi kalau kita datang ke rumah kita, orang rumah kita pun tengok, tu cerita lain lah. Tapi jangan ngumpat pula, sudahlah. Jangan pula cakap, teruk betul rumah orang tu. Jangan Kita datang rumah orang ni, adab yang sangat-sangat penting. Dan lebih tu sebab tu kita kena jaga, kena didik kita punya anak-anak lah khususnya. Kadang-kadang anak ni dia tak pandai kan, dia tak tahu adab-adab macam ni. Jadi kita kena pesan dia sebelum masuk tu, ni rumah orang, jangan cakap macam-macam. Makan-makan, lepas tu jangan bising, jangan tanya tu, tanya ni kenapa tu macam ni, jangan. Diam je. Ini kena ajar adab. Kadang-kadang tu rumah terdengar apa yang dibualkan oleh anak tu. Ni parah nanti. Nanti benda tu boleh buat bergaduh. Boleh buat bergaduh, lebih boleh buat putus silaturahim. Kita asal datang ziarah, tapi jadi bergaduh. Nauzubillah. Kemudian juga, bila dah kita masuk rumah, disuruh duduk di mana tempat yang disuruh oleh tuan rumah. Kemudian, tetamu bila makanan dah dihidangkan, makanlah. Bismillah lah makan. Makan dengan segera makan. Jangan tangguh-tangguh. Jangan pula lewat saja je dia kan. Orang dah hidang makan. Ni adab dia. Kemudian, bila nak makan makanan yang hampir depan kita. Ini adab makan pula masuk. Dalam bab adab makan, kalau hidang depan kita, jangan pula kita tu jenis gelojoh. Tak sabar tengok tu, dia ada rendang ayam, rendang daging, letak kuah kacang, ada sate pula ada 3 jenis, sate ayam, sate daging, sate kambing. Dia mulalah, dia menggerupuk kan. Semua benda ada depan mata. Jadi adab dia, kita makan yang hampir dengan kita dahulu. Ini adab, memang ada dalam hadis. Boleh buka kitab Riyadhus Shalihin. Makan yang hampir, kul mimma yalik, kata Nabi kepada Sayyidina Anas. Makanlah kamu apa yang hampir depan kamu. Jangan nak gagau tangan tu jauh-jauh. Nanti dulu. Melainkan tuan rumah kata, ambillah yang tu, ambillah tu. Baru dia ambil. Ini adab. Kita datang rumah orang pun ada adab dia. Kemudian juga, bila kita makan, maka kita segerakan makan kita. Kalau boleh kita bantulah tuan rumah tu buat acah-acah macam nak kemas lah. Memang kita tahu tuan rumah kita tak payah letak kan. Tapi kita ni sebagai orang yang meraihkan datang ziarah rumah orang ni, kita berlakonlah, angkatlah sikit kan, angkatlah macam nak kemas ke apa, lap tisu apa, meja ke sikit. Walaupun tuan rumah kata tak payah, duduk. Ini adab kita dengan tuan rumah. Dia barulah tuan rumah seronok kita datang. Dia ni kalau datang memang rajin. Kalau boleh aku nak suruh dia basuh semua. Kan, seronok tengok kita datang. Adab kita dengan tuan rumah. Tapi kalau kita tu jenis tumpah buat tak tahu je, tu yang tuan rumah sakit hati tu. Dia ni kalau boleh jangan jemput dia lagi. Kalau jemput, dia ni dikecualikan, jemput orang lain. Dia akan jadi macam tu. Sebab dia dah kenal orang ni macam mana perangai dia. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, antara lagi adab kita datang ke rumah, dia ada 3 waktu jangan kita datang. 3 waktu ni jangan datang ziarah. Yang pertama sebelum subuh. Ini memang tak pernah buat lagi lah. Jangan datang sebelum subuh ziarah rumah orang walaupun adik-beradik kita. Ni sebelum subuh ketuk pintu. Nak buat apa? Nak beraya. Sudah.
Jangan. Yang kedua, bila? Waktu tengah hari. Tengah hari ni waktu rehat. Khususnya zuhur ke atas. Ni memang biasanya sinonim kita punya waktu rehat. Khususnya orang yang sudah berusia. Orang yang umur 50, 60, 70 ni lah waktu rehat. Dia tak macam orang muda dulu, waktu yang kerja boleh kerja daripada pagi sampai petang. Tenaga ada, tapi bila dah masuk waktu berusia, dan memang waktu tu sunnah tidur lah. Kailulah ni asalnya waktu sebelum zuhur tidur. Tapi biasanya kita ni tidur lepas zuhur. Maka sebab tu saya kata tadi, tak sesuai waktu orang nak rehat kita datang ziarah. Cuma kalau lah orang datang ziarah, kita sebagai tuan rumah janganlah marah. Dia kata korang ni tak tahu time ke datang. Janganlah, layan macam biasa. Yang masalah tu tetamu, biarlah dia yang salah. Kita ni datang, bila orang datang jumpa kita, kita seronok, sambut macam biasa. Layan macam biasa. Janganlah orang kata apa, muka tu masam kan, bengang kan, dia tak tengok jam ke datang ziarah. Jangan. Layan macam biasa, senyum juga, walaupun sakit hati. Yang ketiga, waktu yang tak boleh datang adalah waktu selepas isyak. Ini sama juga. Waktu isyak ni bukan hanya tak boleh datang rumah orang sebenarnya, bersembang pun tak boleh. Ada hadis kan, Nabi melarang berbual-bual kosong sesudah isyak. Habis main isyak jangan berbual kosong. Nak bersembang ada benda penting saja boleh. Benda berkaitan agama, nak belajar agama, ada benda penting nak dicerita, baru boleh. Sekadar sembang kopi tak ada apa, nak berasap je-kerja je, maka lebih baik elakkan. Itu ada hadis tu, larangan daripada berbual kosong sesudah isyak. Maka begitulah, sebagaimana waktu lepas isyak tak bagus kita bersembang, berziarah pun tak sesuai lepas isyak. Tapi kalau dah memang tak ada waktu pilihan, yang tu je waktu yang ada. Misalnya orang ni datang daripada jauh, tu je waktu yang berkesempatan, maka tuan rumah kena sambut tetamu, layan macam biasa. Patutnya dia kena gembira bila orang datang rumah dia, walaupun waktu tu tak sesuai untuk melayan tetamu. Lagi-lagi kalau yang datang tu keluarga, silaturahim kena jaga. Kemudian juga para jemaah yang saya hormati, antara adab yang lain bila kita ziarah rumah orang, kita ni memang datang tu kerana Allah datang ziarah rumah dia, bukan kerana ada niat lain. Kadang-kadang ada orang datang ni niat dia apa? Niat ni nanti kok-kok dah ada offer apa-apa kat dia kan, projek ke, bisnes ke, ada jual emas ke. Ni dia ada fikiran lain. Maka niat-niat yang begitu sebenarnya tidak mendapatkan faedah, tak dapat pahala. Lepas tu kita datang ziarah tu dapat pahala. Maka cara nak dapat pahala, pasti niat kita datang ke rumah orang itu kerana Allah. Sebagaimana ada satu kisah dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, ada satu kisah. Ada satu orang lelaki tu, dia pergi ziarah, dia nak pergi ziarah rumah saudara dia di satu tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghantar malaikat untuk jumpa orang ini dalam perjalanan. Ni hadis ni bahasa Arab lah, saya terus terjemah je. Bila sampai je malaikat tu depan orang tadi yang nak pergi ziarah tadi, lalu malaikat tanya dia, kau nak pergi mana? Lalu lelaki tu jawab, aku nak pergi kampung sekian, nak jumpa saudara aku yang ada di kampung itu. Maka malaikat tanya, kamu tak ada bawa apa-apa ke untuk bagi kat dia? Kamu tak ada bawa apa-apa ke yang nak boleh kamu bagi pada dia? Maka jawab lelaki itu, tak ada. Saya tak bawa apa-apa, melainkan hanya aku sayangkan dia, aku cintakan dia kerana Allah. Hadis sebut begitu. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tak ada apa-apa melainkan hanya cinta aku kepada dia kerana Allah. Maka ketika mana malaikat ni dengar ucapan lelaki tersebut, dia ziarah orang tu kerana Allah, maka kata malaikat tadi beritahu pada orang ziarah tadi, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Kata malaikat tadi, aku ni adalah utusan Allah, aku dihantar oleh Allah untuk jumpa engkau, untuk beritahu apa? Bahawa Allah memang sayangkan engkau, cintakan engkau, disebabkan kau ziarah saudara engkau tadi kerana Allah. Hebat tau. Sebab tu betulkan niat datang rumah orang. Bukan saja-saja nak datang, bukan tak ada tempat lain nak pergi, tak ada pilihan, ataupun orang kata apa, ada niat lain, ada udang di sebelah batu misalnya. Jadi oleh itu semua niat-niat itu akan merosakkan, tak dapat pahala. Jadi pesanan saya tadi, niat datang rumah walaupun adik-adik kita, walaupun kerabat kita, buatlah kerana Allah, sayang kerana dia. Jadi bila sebut sayang, automatik tak ada sifat dendam. Janganlah datang tu dengan masam muka, janganlah orang kata bodoh ungkit-ungkit balik cerita lama, jangan. Kadang-kadang sedih, datang dah lah jarang jumpa. Bila jumpa terbuka cerita lama, bila buka cerita lama, dia tak jadi ziarah, dia jadi tegang urat, gaduh. Nauzubillah min zalik.
Jadi sepatutnya berbaik, jadi rapat sebab hari raya, tetapi makin bergaduh makin berpisah. Maka sebab itulah datang kerana Allah, insya-Allah dia tak akan cari pasal dengan orang tu tadi. Kemudian para jemaah yang saya hormati, antara lagi adab lagi orang yang datang, iaitu janganlah dia meminta-minta hidangan daripada tuan rumah. Minta menu, tak ada menu ke? Nasi goreng ayam, nasi goreng kampung tak nak pedas. Mana boleh minta rumah orang. Orang bagi apa, terima sahaja. Dan jangan komplain makanan yang dimakan. Ini adab makan. Kalau pedas, kalau sedap, kalau apa pun jangan, diam. Kalau sedap pujilah. Kalau tak sedap jangan komplain. Jangan pula kata ni lori garam tumpah ke. Jangan pula kata ni apa hal ni cili banyak sangat ni. Jangan. Diam je, makan diam. Tak nak makan tinggal. Nabi ajar kan. Kalau tak suka dengan satu makanan, tinggalkan. Kalau suka, makanlah sampai habis. Jadi adabnya jangan komplain makanan yang kita ada, kita makan tu. Kemudian juga antara lagi, sebagaimana kalau kita datang ke rumah tuan rumah, kita dijemput, macam tu lah bila nak balik, kita kena beritahu tuan rumah. Jangan tiba-tiba hilang. Contoh tuan rumah pergi angkat barang ke dapur ke, atau tu pergi dapur, tengok dah hilang dia. Tu janganlah ya. Beradab juga nak keluar daripada rumah. Keluar tu salam dan sebagainya, beritahu minta maaf, lebih kurang ada apa salah. Ini raya kan, biasa kita akan bermaafan. Kalau ada silap dan salah, maafkanlah saya, maafkanlah. Dah sebutlah macam-macam. Kita berbaik dengan tuan rumah. Dan yang terbaik lagi, mendoakan tuan rumah. Yang ni jarang orang kita buat. Bila kita nak keluar rumah, ada tak orang angkat tangan doa untuk tuan rumah? Rasanya tak ada. Tapi kita boleh buat mulai Syawal ini. Bila kita pergi rumah siapa-siapa, paling kurang kita angkat tangan pun tak apa. Tak mesti syarat angkat tangan. Sekurang-kurangnya kita sebut terus spontan. Ya Allah, semoga kau berilah tuan rumah ni sihat, panjanglah umur dia dalam kebaikan, berkatlah rezeki dia. Tak perlu angkat tangan pun. Cakap sambil spontan, doa. Yang ni dibuat oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi lepas makan, Nabi dijamu oleh satu orang sahabat, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Selepas makan tu, masa tu Sayyidina Ubadah dia bagi roti dan minyak zaitun. Minyak zaitun dengan roti je makan. 2 menu je. Kita pun menu banyak kan. Tapi tengok Nabi ajar. Lepas Nabi makan, Nabi baca doa untuk tuan rumah. Terus. Spontan terus baca doa. Jadi benda ni kita boleh amal. Tapi yang Nabi baca doa tu ada riwayat dari Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih. Tak semestinya doa apa yang Nabi baca lah. Doa lain pun boleh. Kita doakan untuk tuan rumah. Dan kalau tuan rumah itu berhajat untuk kita tunaikan solat hajat. Kan kadang-kadang kan dia kata, contohlah yang datang ni orang masjid. Misalnya orang masjid datang rumah. Minta sikit sembahyang hajat sikit dalam rumah. Maka kita tunaikan hajat dia sembahyang hajat. Dan boleh buat berjemaah. Ini berlaku kepada siapa? Kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila Nabi ziarah datang rumah mak dia, maka lepas Nabi dah ada beberapa perkara dalam hadis tu, maka mak Sayyidina Anas minta sembahyang hajat. Minta sembahyang sikit. Maka Nabi sembahyang dan Sayyidina Anas berjemaah dengan Nabi. Di situ dalilnya bahawa kita boleh sembahyang hajat berjemaah dan boleh sembahyang hajat di rumah orang yang minta kita sembahyang hajat. Dan sembahyang hajat ni apa-apa hajat tuan rumah lah kita minta. Jadi kita tunaikan hajat tuan rumah tu. Jangan pula kata saya ni banyak dosa, saya tak layak sembahyang hajat kat rumah kamu. Contohlah rendah diri sangat kan. Saya ni siapalah saya untuk sembahyang hajat kat rumah ni. Tak payah apa kita berkata begitu, terus je solat hajat. Kalau tuan rumah berhajat. Kalau tuan rumah tak berhajat untuk kita solat hajat, jangan pula kita pergi offer. Boleh saya sembahyang hajat kat rumah ni? Tak payah. Dia minta baru kita buat. Kemudian sebaik-baik akhlak orang yang datang tetamu ni, dia jangan menyakiti tuan rumah. Selain daripada dia jangan komplain makanan tadi, jangan menyakiti tuan rumah tu maksudnya jangan mengata sesuatu yang boleh menyakitkan hati tuan rumah. Yang tu kena jaga lidah. Maka masuk pula berkaitan jaga lidah. Yang tu kita semua maklum. Lidah ni bukan jaga hari raya je, hari-hari kena jaga. Bahkan dalam semayang berjemaah pun kadang-kadang kena jaga lidah, betul tak? Contohlah semayang kan, terpijak kaki orang sebelah. Jaga lidah, jangan nak maki. Ni rumah Allah. Jadi oleh itu para jemaah, di mana saja kita berada, kita memang kena jaga lidah. Dan sebagai penutup, saya memang tadi cadang nak berhenti awal. Kita ni bila berada di rumah tetamu, rumah orang, maka kita duduk dalam keadaan beradab lah. Maksudnya bukan duduk yang macam rumah kita sendiri. Walaupun tuan rumah tu cakap, buatlah rumah macam rumah sendiri, dia pun mula duduk terbongkang kan.
Jangan beradab rumah orang. Walaupun dia beri, orang kata apa, lampu hijau, suka hatilah buat rumah macam rumah sendiri, jangan. Masih lagi rumah orang tu. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, banyak lagi adab-adab yang lain, saya tak sempat sebut. Tapi apapun kita terus belajar tentang berkaitan adab ini. Ziarahlah kerana Allah dan kerana silaturahim. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita dapat amal dan dapat sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.